Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sambungan kita pada malam ni ialah muka surat 104, iaitu pada teknik tadabbur Al-Quran peringkat pertengahan yang kelima, memahami ayat makkiyah dan madaniyah. Jadi kita tengok apa yang diletakkan, disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Secara umumnya, pengertian makkiyah dan madaniyah boleh dibahagi kepada 4 kategori. Makkiyah ni secara umumnya dia sebut dibahagikan pada 4 kategori. Yang pertama, mulahazat makan an-nuzul. Yang kedua, mulahazat al-mukhatabin fin nuzul. Yang ketiga, mulahazat zamanin nuzul. Dan yang keempat, mulahazat tadammun as-surah. Itu konsep bagi ayat-ayat makkiyah ataupun surah-surah makkiyah dan juga madaniyah. Kita tengok satu-satu. Mulahazat makan an-nuzul. Mulahazat ni bahasa Arab, maksud dia bahasa Melayu perhatian ataupun penekanan. Mulahazat ni maksudnya perhatian ataupun penekanan. Makan an-nuzul, tempat turun ayat. Dia letak dalam kurungan tu geografi. Maknanya latar turunnya ayat itu melihat kepada tempat. Ayat yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan dalam perjalanan hijrah ke Madinah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah adalah termasuk dalam ayat Makki. Itu maksud ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun waktu Nabi selama 13 tahun berada di Mekah dan juga perjalanan Nabi daripada Mekah menuju ke Madinah, ini kategori ayat Makkiyah. Ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam setelah sampai di Madinah adalah termasuk ayat madani. Maknanya ayat yang selepas selesai hijrah Nabi dan selama Nabi berada di Madinah lebih kurang 10 tahun, walaupun kadang-kadang ayat yang turun pada waktu tu tak turun di Madinah tapi turun di Mekah, tapi poinnya ialah lepas pada hijrah. Lepas pada hijrah pun dikategorikan sebagai ayat madaniyah. Sebab dia punya kayu ukur ataupun dia punya sempadan pembatasnya ialah pada hijrah Nabi tu. Apa yang turun selepas hijrah di Mekah ke, di Madinah ke, di mana-mana saja, ia madaniyah. Adapun yang turun sebelum daripada hijrah di Mekah, di Madinah ataupun di mana-mana saja, ia dikategorikan sebagai makkiyah. Itu dia panggil melihat kepada tempat sebelum hijrah dan selepas hijrah. Yang kedua, mulahazat al-mukhatabin fin nuzul. Mulahazat ialah perhatian al-mukhatabin, pihak yang ingin
disampaikan seruan itu ataupun ayat itu. Mukhatabin inilah pihak yang kita nak cakap dengan dia. Teori yang berorientasikan pada subjek siapa yang dituju dalam ayat. Jika subjeknya orang-orang Mekah, maka ayat yang diturunkan dinamakan Makkiyah. Jika subjeknya orang-orang Madinah, ni muka surat 105, maka ayat yang turun disebut Madaniyah. Dinamakan ayat Makkiyah ialah ayat-ayat khitab yang bermaksud panggilan kepada penduduk Mekah dengan lafaz wahai manusia. Ataupun contoh mudah untuk kita faham, ayat-ayat Makkiyah ini ialah ayat-ayat yang mengandungi seruan ya ayyuhan nas. Kita baca Quran, kita jumpa ayat yang bermula ataupun berbunyi dengan ya ayyuhan nas. Ini para ulama kategorikan sebagai Makkiyah. Wahai sekalian manusia. Dia tak berfokus. Maknanya umum, semua manusia, kafir ke, mukmin ke, ya ayyuhan nas Makkiyah. Tapi kalau dia spesifikkan ya ayyuhallazina amanu, maka ayat itu ialah untuk orang-orang di Madinah ataupun dikategorikan sebagai orang-orang yang menerima seruan dakwah Nabi. Ayat itu dikategorikan sebagai Madaniyah. Ada sebahagian ayat-ayat Al-Quran yang juga dimulakan ataupun ada padanya tu ya ayyuhal kuffar ataupun ya ayyuhan nabi. Ini antara indikator, kayu ukur lah. Tapi tak semua ayat Quran yang ada seruan. Tak semua ayat Quran ada seruan di hadapan dia. Yang ada seruan mungkin boleh kita nampak lah ataupun boleh pakai teori ni. Tapi ayat yang tak ada seruan, contohnya ayat-ayat dalam juzuk 30, tak semua ada seruan. Tak semua ada ya ayyuhala ataupun ya ayyuhallazi, ni tak ada. Ya an-nida tu tidak ada. Jadi teori ni tak menyeluruh lah kalau kita tengok. Tak cover semua. Ada kumpulan-kumpulan ataupun ada kategori ayat Al-Quran yang tak masuk dalam teori ni. Yang ketiga, mulahazat zaman an-nuzul. Dia letak dalam kurungan tu ialah sejarah. Teori yang berorientasikan pada sejarah waktu turunnya ayat Al-Quran. Dijadikan tonggak ukuran sejarah ialah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Pengertian Makkiyah menurut teori ini ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, walaupun turunnya ayat itu di luar kota Mekah, seperti ayat-ayat yang turun di Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat-ayat yang turun selepas Nabi hijrah ke Madinah. Menurut kebanyakan para ulama, teori inilah yang paling tepat. Teori yang ketiga ni, mulahazat zaman an-nuzul, dia lebih kurang dengan mulahazat yang pertama tu, iaitu mulahazat makan an-nuzul. Cuma mulahazat makan an-nuzul dia ambil kira tempat. Yang ni dia ambil kira border masa, sebelum hijrah, selepas hijrah. Yang pertama tu dia ambil kira tempat, Mekah, Mekah, Madinah, Madinah. Yang turun di Mekah, Makkiyah. Tapi teori itu tak menyeluruh, sebab ada ayat-ayat Quran yang tak turun di Mekah, tak turun di Madinah. Turun di Mina, turun di Taif, turun di banyak tempat yang luar daripada sempadan tanah haram. Maka ianya tak, orang kata apa, tak masuk semua. Jadi mulahazat zaman an-nuzul ni lah mulahazat ataupun teori yang paling terbaik untuk mengkategorikan Makkiyah dan Madaniyah. Yang paling mudahnya yang itulah. Maknanya yang sebelum hijrah Makkiyah, selepas hijrah semua Madaniyah. Yang tu yang paling mudah. Yang keempat, mulahazat tadammun as-surah. Tadammun tu maksudnya ialah isi kandungan ataupun keselarasan isi. Dalam surah tu dia banyak cerita tentang akidah, kepercayaan, dikategorikan sebagai Makkiyah, walaupun mungkin turun di Madinah ataupun selepas hijrah. Tapi kalau kandungan surah tu mengandungi ayat-ayat tentang hukum-hukum fiqh, daripada bersuci yang paling basic sampailah kepada hukum yang lebih besar, iaitu pembinaan negara, maka ianya dikategorikan sebagai Madaniyah. Sebab mengikut teori yang keempat ni, mulahazat tadammun as-surah, dia melihat pada objektif penurunan ayat Al-Quran. Para ulama yang memegang teori ini, dia kata ayat Al-Quran yang turun pada fasa 13 tahun yang awal, ayat-ayat ini memang tak akan sentuh langsung tentang hukum fiqh, tak akan sentuh. Melainkan isu yang dibawa ialah isu tauhid, syirik, isu tentang membesarkan sunnah Nabi,
bahayanya bid'ah, isu tentang kufur dan batil. Ini dikategorikan sebagai makkiyah. Tapi kalau ayat-ayat yang ada hukum hakam, ini semua dikategorikan sebagai ayat-ayat ataupun surah-surah madaniyah, yang ada hukum nikah kahwin dalam tu, yang ada hukum faraid. Cuma teori yang paling terbaik untuk mengkategorikan makkiyah dan madaniyah ni ialah teori ketiga tu, iaitu mulahazat zaman an-nuzul, melihat kepada garis masa turunnya ayat Al-Quran. Mudah untuk kita faham ialah sebelum hijrah semua makkiyah, selepas hijrah semua madaniyah. Dan kita dah sebut sebelum ni, surah-surah dan ayat-ayat makkiyah lebih banyak berbanding ayat-ayat ataupun surah-surah madaniyah. Surah-surah makkiyah ni ada berapa? 86 surah lebih kurang. 86 surah. Bakinya 20 lebih itu lagi, ianya ialah daripada surah madaniyah. Jadi makkiyah lagi banyak. Maknanya pembentukan tentang isu akidah, bahayanya syirik, beri peringatan tentang ancaman terhadap sunnah iaitu bid'ah, banyak sebut dalam Al-Quran. Cumanya kalau tengok orang-orang yang mengajar tafsir ni, dia tak berapa nak keluarkan benda tu. Biasanya kalau mengajar, orang kata apa, mengajar kuliah tafsir, bila mana kita masuk surah-surah makkiyah ni, memang kita akan tak boleh lari daripada isu-isu itu, iaitu isu tauhid dan syirik. Ini ialah pair dia ataupun lawan dia. Bila mana ayat tu cerita tentang tauhid, dia akan cerita juga tentang syirik, sebab itu lawan bagi tauhid. Bila mana cerita tentang sunnah, dia akan cerita juga tentang bid'ah dalam tu. Cuma perkataan bid'ah secara jelas tak digunakan dalam Al-Quran. Cuma nak sebutnya ancaman menyelisihi sunnah tu ada. Jadi ini benda-benda yang kita kena tahu. Orang-orang yang mengajar tafsir Al-Quran ni, dia kena sebutlah benda tu. Sekarang ni kita tengok banyak orang buat kata apa, seminar tadabbur Al-Quran, macam-macam. Jabatan kerajaan pun banyak anjurkan, dipanggil penceramah-penceramah. Yang memang di Malaysia ni ramai orang yang boleh mencambahkan isu tu. Tapi kebanyakannya yang saya tengok, yang biasanya terkehadapan ni, yang kita kira sebagai mainstream, dikenali oleh kebanyakan orang, mungkin masuk saluran-saluran yang kita kira saluran aras tinggi, masuk dalam TV pun mungkin, masuk dalam jabatan kerajaan mungkin. Biasanya dia akan buat seminar tadabbur ni ialah pada isu kekeluargaan. Bincang surah An-Nisa tentang isu rumah tangga, bincang surah Maryam tentang apa yang ada pada orang perempuan yang perlu difahami, macam mana nak mendidik, membentuk anak. Tapi kalau sampai dekat surah Az-Zumar, Hawamim yang cerita tentang syirik, tauhid, bid'ah, sunnah ni, tak banyak sangat seminar dibuat pada surah tu. Sebab apa? Sebab tak berani nak guna istilah. Saya tengok tak berani nak guna istilah. Ramai di Malaysia ni ramai. Cuma saya tengok ada satu tempat je lah yang memang sampai dekat ayat-ayat tu dia sebut. Ini ayat cerita tentang bahaya bid'ah. Satu tempat je, iaitu di Besut, Terengganu ni ada satu tempat madrasah yang dimiliki oleh Maulana Abdul Hadi Yaakob ni. Yang tu memang sebut. Sebab tu dia sangat-sangatlah, orang kata apa, tersembunyi di kalangan kebanyakan orang tak kenal sangat dia. Sebab dia telah menyebut benda-benda yang orang panas telinga. Tapi saya ikut daurah dia beberapa kali. Daurah dia biasa buat bulan Syaban sampailah 10 hari akhir sebelum Ramadan. Itu tempoh dia akan bahas 30 juzuk. Okay. Apa yang dia sebut, kita tak kategorikan sebagai benda yang pedas dan tajam lah. Dia ada seorang lagi yang juga daripada tempat dia tu, Maulana Faizal, yang ni memang hot temper lah kalau kita dengar. Memang orang panas telinga, memang CJ Tauliah terbakar terus kerana perkataan dia tu lah. Sebab dia memang straight to the point, sangat straight to the point. Tapi itulah hakikatnya, sebab Quran ni dia bukan cerita benda manis-manis je. Dia cerita juga benda-benda yang pedih, benda-benda yang menyakitkan, ancaman-ancaman yang boleh membahayakan. Tak dapat lari benda tu, mesti kena beritahu. Itu ialah tanggungjawab, itu ialah amanah yang perlu disampaikan. Tak boleh sembunyi benda tu. Terutamanya surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni Nabi baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Nabi akan baca dengan surah Isra. Dua ni, Isra dan Zumar, berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad.
Isra' 75 ayat, maaf, Isra' 100 ayat lebih, Az-Zumar 75 ayat. Surah Az-Zumar ni ialah surah yang memberitahu tentang isu bid'ah dan juga sunnah, tauhid dan syirik. Kita tak kena gaya pada dua benda ni. Kita terjerumus kepada kesyirikan dan terjerumus kepada bid'ah, kita akan masuk syurga, kita akan dihimpunkan di padang mahsyar dan menuju ke tempat balasan sama ada syurga dan neraka tu dalam barisan orang-orang yang macam tu. Sebab tu kau tengok dalam hadis Nabi, Nabi ni waktu dia tunggu umat-umat dia di padang mahsyar untuk beri syafaat. Syafaat pertama ialah dia nak beri minum air. Nak beri minum air. Waktu dia nak bagi minum air tu, dia tengok umat dia. Dia tengok dan dia kenali umat dia sebab kesan wuduk dan kesan sujud yang umat tu buat, yang orang tu buat. Dia bangkit tu ada nampak kesan wuduknya, kesan sujudnya. Bila mana dia datang, waktu Nabi beritahu hadis ni, aku mengenali umat aku seperti mana kambing-kambing yang putih dalam kawanan kambing yang hitam. Sangat obvious, terang. Waktu dia orang mendekat, Nabi nak bagi air tu, datang malaikat kata, sabar dulu, mereka ni telah buat benda yang tak seperti mana kamu suruh di dunia dulu. Kamu suruh buat lain, dia modify buat lain. Saya sendirilah, setiap kali baca hadis ni dan mengulang hadis ni, kita rasa risau. Sebab apa? Sebab kita tertipu dengan ibadah yang dah kita buat tu. Sebab kita bangkit dengan ada sinar cahaya pada sujud dan juga pada anggota wuduk ni. Dia bukan bangkitlah keadaan yang teruk, dah bangkitlah keadaan elok, kita pun seronok, rasa macam selamatlah hari ni, mesti selamat. Akhirnya malaikat bagi tahu dekat Nabi, dia orang ni ialah kaki modify ajaran kamu. Apa respon Nabi? Suhqan, suhqan. Pergi jauh, aku tak nak tengok muka hang. Tu bahasa mudah dia lah. Walaupun sudah ada sinar-sinar yang baik, bahkan benda tu kita rasa macam menakutkan sebab dia ialah macam harapan palsu, bau-bau keluar, fake hope ni. Harapan palsu dengan sebab ingat ke macam selamat, rupanya tak selamat. Sebab memang kalau tengok, terutamanya golongan yang terlibat dengan bid'ah, mereka ialah pelaku ibadah. Mereka buat ibadah. Mereka bukan pelaku maksiat. Mereka orang yang buat ibadah. Tapi sayangnya ibadah itu tidak memberi kebaikan pada dia. Sebab tu Nabi, dia tunjukkan pada kita, setiap-tiap malam baca surah Az-Zumar. Ataupun paling basic lah, kita baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk 30 ayat. Yang tu mungkin ramai orang boleh buat. Bahkan setengah-setengah tempat masjid ini buat bacaan ramai-ramai. Yang tu ada isu juga nak bahas, bacaan ramai-ramai ni boleh ke tidak. Okay. Cuma nak sebutnya dalam surah Al-Mulk itu, kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan antara isu-isu penting dalam surah Al-Mulk ni. Pertama sekali, ayat pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Tuhan, di tangannya lah mempunyai segala berkat. Maknanya Tuhan nak beritahu pada ayat pertama lagi, berkat-berkat yang kamu dambakan, yang kamu selalu duduk bercakap, kita buat benda ni ada berkat, kita duduk dalam majlis ni ada berkat, kita pergi salat tempat ni ada berkat, kita pergi berdoa di kawasan ni ada berkat. Tapi kamu kena tahu, pemilik berkat itu siapa? Aku sendiri. Kalau kamu berada di situ pun, aku haramkan pada kamu berkat, kamu tak dapat berkat. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang berpusu-pusu untuk pergi ke tempat paling berkat untuk dia melakukan ibadah. Ni kan cuti sekolah, orang ramai pergi buat umrah. Orang berpusu-pusu pergi buat umrah. Tapi berkat yang dia orang cuba kejar dan dambakan, kadang-kadang terhalang, tak dapat. Kerana mungkin melihat benda yang kurang utama lebih lagi berbanding benda yang utama. Macam mana kita nak dapat berkat? Contoh, kita pergi buat umrah apa semua, kita nak dapatkan keberkatan. Keberkatan mesti diikuti dengan sejauh mana kita menapaki sunnah Nabi tu, kita bertapak pada sunnah Nabi tu. Sebab dalam surah Al-Mulk sendiri Tuhan sebut dalam ayat 22, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Adakah orang-orang yang berjalan dengan muka lebih berhidayah berbanding orang yang berjalan dengan kaki? Itu perumpamaan. Tuhan sebut dalam surah Al-Mulk, kita mungkin duk baca, sebahagian orang mungkin buat amalan, baca tiap-tiap malam, memang benda tu boleh, bagus, ada fadilat tentangnya. Cuma
Sambil kita baca, kita kena tahu, baca bukan hanya sekadar baca. Baca kena tahu juga apa yang nak dimaksudkan melalui ayat tu. Tuhan beritahu, orang yang berjalan dengan muka adakah lebih baik berbanding orang berjalan dengan kaki? Kita tengok dalam tafsir, para ulama sebut, perumpamaan orang berjalan dengan muka dengan orang berjalan dengan kaki, yang nak dimaksudkan situ ialah orang yang hidupnya berjalan dengan syariat dan orang yang hidupnya berjalan dengan syahwat dan keinginan. Beza yang sangat ketara. Tuhan sebut orang yang berjalan dengan kaki itu seperti berjalan dengan syariat, dan orang yang berjalan dengan muka itu ialah seperti berjalan dengan syahwatnya, keinginan dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kalaulah ada di dunia sekarang ni orang yang cukup, tangan kaki semua cukup, tiba-tiba tengok dia membina kecekapan muka dia sehingga dia boleh berjalan. Tuan-tuan kau tengok dia pelik tak? Dia ada kaki elok, tapi tiba-tiba hari tu dia dah berlatih punya lama, dekat setahun berlatih, dia buat keputusan, saya nak berjalan dengan muka pula hari ni. Kita tetap akan tengok dia pelik. Apa hal dia ni dah ada kaki berjalan dengan muka pula? Walaupun nampak mahir betul dia berjalan dengan muka tu, ataupun lebih mudah dia berjalan mengundur lah. Dia suruh berjalan ke depan, dia berjalan mengundur. Itu pun kita dah tengok pelik. Walaupun laju daripada orang berjalan dengan kaki, tapi dia tetap dilihat pelik. Bahkan mungkin orang akan menggolongkan dia sebagai orang kelainan upaya kerana benda tu. Jadi kita boleh tengok perumpamaan Tuhan sebut, walaupun orang tu dia berjalan pelan dengan kaki, tapi dia normal. Sebab tu walaupun kita menjunjung syariat, kita agak ketinggalan dalam bab dunia berbanding orang-orang yang buat benda lain, tapi kita normal di sisi Tuhan, kita okey, elok. Sebab tu jangan putus asa, jangan lemah semangat. Bila mana kita berjalan dengan syariat, kita menjunjung sunnah Nabi, kita agak ketinggalan. Mungkin orang tak berapa kenali kita, mungkin komuniti kita kecil, mungkin orang pandang kita pelik, tapi kamu normal berbanding sebahagian orang. Kalau tuan-tuan nak buat perbandingan, tuan-tuan tengok hauzah Syiah lebih hebat lagi daripada tempat-tempat pengajian sunnah. Masjid-masjid yang menjadi tempat orang melakukan bid'ah yang pelik-pelik, lagi kemah, kondusif dia punya prasarana dalam tu. Adakah kerana ukuran kemasnya, kondusifnya, lalu kita kata dia orang ni dah berjalan jauh lebih daripada kita? Tak. Walaupun dia orang berjalan jauh, walaupun dia orang makin kuat daripada pertubuhan biasa, naik jadi yayasan, duit makin banyak, tapi dia tetap diumpamakan berjalan dengan muka. Itu benda penting untuk kita faham. Sebab tu orang yang membaca Al-Quran, dia membina semangat harian dia. Benda tu penting. Sebab kita duk baca 30 teknik tadabbur ni ialah supaya kita baca Quran, kita tak rasa kita orang ketinggalan. Sebab walau macam mana pun, kita yang membaca Al-Quran lebih baik daripada orang yang tak membaca Al-Quran. Kita orang yang memahami Al-Quran lebih baik berbanding orang yang membaca tanpa faham. Ini ialah perasaan ataupun benda yang kita cuba untuk upgrade dalam diri kita. Tak dapat tidak, benda tu perlu disedari. Sebab tu Nabi baca surah Az-Zumar untuk sedari bahawasanya tiap-tiap hari, semakin akhir zaman, semakin kreatif dan berinovasinya manusia untuk modify sunnah Nabi ni. Sebab tu dalam surah Az-Zumar dia kukuhkan benda tu. Sama jugalah dengan surah Isra yang dibaca tiap-tiap malam oleh Nabi. Tapi benda ni beratlah sikit. Kalau kita nak buat, nak tapau semua satu malam, kita akan penat lah sebab kita tak biasa. Jadi kita buat selang-selang. Sebab tu Imam An-Nawawi kata, dia kata Nabi membaca 6 surah Al-Musabbihat. 6 ke 5 saya tak pasti, tapi surah-surah Musabbihat ni banyak lah. Antaranya ialah surah Isra yang bermula dengan tasbih. Yang kedua ialah surah Jumaah. Yang ketiga At-Taghabun. Yang keempat Al-Hadid. Yang kelima surah Al-A'la. Mungkin ada lagi tertinggal kot. Al-A'la ni Sabbihisma Rabbikal A'la. Nabi akan baca semua surah ni sebelum tidur. Tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi ni sebelum tidur, dia punya istiadat tu panjang nak boleh tidur. Sebab itulah Nabi ni dia jenis tak sembang lama malam-malam. Sebab dia nak buat benda ni. Bahkan Nabi pun larang kalau bersembang lama sangat. Bukan larang nak kata sembang tengah malam tu salah. Selalu menyembang akan mengurangkanlah kita punya konsisten terhadap ibadah. Memang ada hadis-hadis Nabi ni kadang-kadang tidur lewat. Terutamanya hadis Ummu Zara. Kalau kita pernah dengar hadis tu, hadis Ummu Zara ni lah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sampai je rumah lepas Isyak, dia pegang Nabi, dia pun cerita. Siang tadi dia pergi jumpa makcik-makcik di Madinah, makcik-makcik ni duk cerita tentang satu hikayat
Boleh jadi hikayat, boleh jadi ianya fakta ataupun sejarah lama orang Madinah. Seorang perempuan yang bernama Ummu Zara'. Ummu Zara' ni dia seorang perempuan yang pernah kahwin dengan orang lelaki kaya, pernah kahwin suami dia tu orang miskin, pernah dapat mertua yang baik, mertua jahat. Jadi dia cerita dekat Nabi ni, Ummu Zara' ni, cerita Ummu Zara' Aisyah ni, dia cerita dekat Nabi daripada awal malam sampai akhir malam. Dia sembang dengan Nabi. Inilah lepak Nabi yang paling lama sekali. Sebab tu para ulama kata kita boleh melepak lama sekiranya dengan isteri. Tapi sebahagian orang, isteri tak syok. Dengan kawan-kawan baru syok. Kena dekat kedai kopi baru melekat balik. Tapi itulah sunnah ni, dia benda yang memang sentiasa berlawanan dengan syahwat kita. Cuma nak katanya Nabi tak buat lah malam tu, tak baca lah malam tu, dengan sebab Nabi layan isteri dia ni bersembang. Dan Nabi tak ada buat muka mengantuk ke apa. Berat sunnah Nabi ni kalau kita tengok memang berat, tak boleh nak buat. Memang perlukan kepada kejuhudan yang luar biasa kalau kita nak buat. Cuma nak katanya Nabi kalau malam dan dia tak ada apa-apa, dia akan buat benda tu. Dalam riwayat Aisyah sebut surah Isra' Nabi tak pernah tinggal. Sebab dalam surah Isra' tu dia ada 9 poin utama yang merupakan checklist Nabi sebagai seorang Rasul, Nabi dan Rasul, untuk dia memulakan gerak kerja setiap hari dalam dakwah ni. Kalau ada masa habis buku ni mungkin kita boleh tengok dalam surah Isra' tu, apa cerita surah Isra' tu, 9 poin penting sebagai checklist sebelum tidur. Macam kita kan, kita nak tidur ataupun nak tinggalkan pejabat ke, nak cuti ke apa, kita akan buat checklist. Apa tak selesai lagi minggu ni dan apa yang nak diselesaikan minggu depan. Jadi hidup sangat teratur. Kalau kita tengok dalam sunnah Nabi ni, sangat teratur. Antaranya surah Al-Isra' juga memuatkan kepada kita ayat untuk consistently bertahajud pada malam hari. Sebab dalam surah Al-Isra' lah Tuhan sebut wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam itu, sebahagian malam itu, bangkitlah, salatlah sebagai ibadah sunat tambahan pada kamu yang akan mengangkat darjat kamu. Jadi benda ni penting. Perkara ni penting. Kita mungkin tak biasa buat, kita buat bergila-gila. Sebab surah Isra' ni panjang, 100 ayat lebih. Baru-baru nak belajar ni mungkin baca 50 ayat dulu malam ni. Lepas tu malam esok gila dengan surah Az-Zumar pula. Lepas tu gila dengan surah-surah Musabbihat. Bila mana kita mula-mula buat ni memang dia berat, tapi bila mana kita dah paksa, dia akan lama-lama kita akan jadi ralat kalau kita tak buat. Syaitan memang akan suruh kita jangan buat. Jangan buat. Tapi kita lawan. Kita lawan, kita akan memberatkan godaan syaitan pada diri kita. Yang penting kita buat dulu. Sebab tu tips untuk kekal konsisten buat ibadah, buat sikit dulu, jangan buat banyak. Jangan aim banyak. Aim sikit dulu. Tengok banyaknya Nabi baca malam-malam, dekat dengan 200-300 ayat belum tidur. Macam mana aku nak buat ni? Buat 50 dulu. 50 ayat. Ataupun kita rasa saya tak boleh, saya baca Quran merangkap, buat 30 dulu. Baca Al-Mulk 30 ayat. Baca dulu. Esok pelbagaikan. Sebab kadang-kadang kita baca Al-Mulk tiap malam, dia akan jadi waktu kita baca tu, jiwa tu kurang fokus. Benda kalau kita biasa buat hari-hari, benda sama, dia akan menyebabkan kita lemah. Macam orang selalu pergi umrah. Macam kawan-kawan saya ramai yang di Mutawif, setahun dekat dengan belah-belah kali pergi. Akhirnya dia pergi umrah tu, dia rasa macam biasa je. Jiwa dia kurang keterujaan. Sebenarnya itu nikmat besar Allah Ta'ala pilih. Saya mula-mula ingat ni cerita orang buat je lah. Sebahagian mutawif yang selalu kerap pergi ni, yang memang duduk sana. Lepas, sebab bulan 12 ni antara bulan yang orang suka pergi berumrah, cuti kan. Nanti bulan 3 orang buat balik. Cuma nak katanya, saya dengar cerita, sebab saya bukan mutawif yang tetap. Pernah lah bawa orang umrah, tapi tak secara berkala lah macam sebahagian orang. Dia kata teruk Syekh, ada sebahagian kawan, teruk Syekh mutawif muda ni. Dia orang pergi sana, bosan tak tahu nak buat apa, bawa PlayStation, main dalam TV dalam hotel tu. Tahu-tahu boleh bayang, dah selalu pergi, dia jadi macam biasa. Beza dengan sebahagian orang. Sebab tu bila mana kita tengok kan jemaah-jemaah daripada India, Pakistan yang tak beli hotel ni, gantung beg, duduk Masjidil Haram, kejuhudan. Sebab dia orang jual semua benda untuk sampai di sana. Itu beza. Bila mana kita benda ni mudah dapat, selalu duduk buat, kita akan cepat jadi lemau. Sebab tu dalam hadis Nabi kata Allah Ta'ala tidak jemu memberi pahala pada kamu sehingga kamu jemu. Kita start jemu, pahala akan kurang
slow. Sebab tu ibadah ni dia kena banyak kepelbagaian. Jangan pakai satu pattern je. Bacaan sebelum tidur jangan Al-Mulk saja. Malam ni Al-Mulk, esok Al-Insan, lusa Isra', lepas tu Az-Zumar, lepas tu surah-surah musabbihat yang lain. Bila mana kita rutin macam ni, lama kelamaan dia akan jadi benda tu sedap, seronok. Dan syaitan ni dia akan mati akal sikit lah untuk kata apa, goda kita. Saya bagi contoh mudah pada tuan-tuan dan puan-puan. Syaitan ni dia punya, kita kira matlamat utama supaya kita jangan buat ibadah tu. Bila mana kita buat, dia akan cepat datangkan bosan pada ibadah tu. Itu antara godaan syaitan. Dia macam orang yang sedang berlari, dia berlari. Syaitan yang nak goda dia, syaitan tu kena berlari sama. Waktu kita stop berlari, jadi syaitan nak goda kita lebih mudah. Sebab tu bila mana sudah melakukan ibadah, jangan stop buat ibadah tu. Jangan stop. Malah tara mana pun, jangan stop. Terus buat. Tak boleh fokus tara mana pun, sakit kepala, penat tara mana pun, terus buat. Bahkan para ulama sebut, antara tanda berpalingnya hati orang tu, dia dah konsisten buat ibadah, tiba-tiba dia stop. Jangan stop. Sebab tu Aisyah sebut, Nabi ni bangkit pada waktu malam, salat malam, walaupun duduk, Nabi buat. 2 rakaat pun Nabi buat. Sebab apa? Nabi nak tunjukkan kepada kita sebagai umatnya ni, jangan pernah berputus asa dalam buat ibadah, dan jangan pernah lemah dalam buat ibadah. Buat, walaupun sikit kita buat. Jadi benda tu penting, perkara tu penting. Jadi balik kepada muka surat 100, muka surat 105 yang kita bahaskan tadi, nak sebut pada kita bahawasanya dalam Al-Quran ini dia ada surah-surah yang bercakap tentang isu sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah ni. Tapi orang tak berapa nak angkat isu ni kerana mungkin memikirkan ancaman. Tapi saya peliklah sebahagian orang yang mengajar ni, sepatutnya dia dekat dengan Quran, dia lagi yakin tentang janji Tuhan. Dia kena lagi yakin tentang janji Tuhan. Sebab Allah Ta'ala sebut, dan Nabi juga sebut, la tazalu hadhil ummah, sentiasa ada dalam kalangan umat ini yang akan tetap teguh bawa kebenaran. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan dapat beri mudarat orang yang cuba nak ganggu ni. Ni hadis Nabi. Kita yang dah minat pada sunnah, yang memang nak sunnah tu diangkat tinggi, kadang-kadang kita dikacau di kiri dan kanan. Akhirnya kita lemah kerana kekacauan di kiri dan kanan. Tapi Nabi sebut la yadurruhum, tidak memberi mudarat. Siapa-siapa pun yang nak kacau, tak beri mudarat. Dia mungkin akan menyebabkan mental kita down, tapi dia tidak meranapkan habis. Cuma kita kena kuat sikit. Itu benda yang kita kena ada, kena yakin. Kita kena yakin terhadap hadis Nabi tu. Nabi kata sehingga hari kiamat kelompok ni akan sentiasa ada. Nabi tak sebutlah siapa. By generally Nabi sebut akan ada. Cuma nak sebut pada kita, sepatutnya bila mana kita makin dekat dengan Quran, dia akan makin menambah kekuatan kita. Muka surat 106. Ini dia nak sebut tentang mulahazat tadammun as-surah. Jadi kita tak baca yang penggal atas tu, kita terus kepada ciri-ciri ringkas ayat Makkiyah. Ada banyak poin tu, A sampai ke K. A dia sebut dimulakan dengan nida, iaitu panggilan, seperti ya ayyuhan nas. Tadi kita dah sebut ciri-ciri surah Makkiyah ni, ayat Makkiyah ni ialah seruan umum semua manusia, wahai sekalian manusia. Dan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ataupun ya bani Adam, wahai anak Adam. Tidak spesifikkan siapakah mereka, melainkan spesifikkan orang kafir lah. Sebab memang waktu Nabi berkonfrontasi selama 13 tahun di Mekah, kelompok yang paling dekat dengan Nabi ialah orang-orang kafir musyrikin Mekah. Cuma saya nak sebut je lah, saya nak sebut bagi kita faham dan bagi kita rasa realiti hidup kita dalam kita mendepani golongan yang tak nak kepada tauhid, anti kepada sunnah, dan tak minat lah agama, tak minat. Dia punya realiti tu ataupun dia punya hakikat kelompok ni ialah kelompok yang kita duk berlawan ni, ialah kelompok yang merasa diri mereka pun dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan kena tahu benda tu. Quraisy Mekah, mereka melihat Nabi Muhammad dan juga semua orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu kafir. Mereka melihat mereka lah pembawa panji ajaran Nabi Ibrahim yang benar. Itu problem dia.
Kita jangan ingat dia orang ni sembah berhala kerana dia orang rasa dia orang tu orang kafir. Bukan. Orang-orang Mekah ni, pemuka-pemuka Quraisy Mekah yang hebat-hebat ni, dia orang sembah berhala. Dia orang buat korban depan berhala. Dia orang puja patung itu, patung ini, sehingga berpuluhan patung. Dalam keadaan mereka merasakan mereka lah pihak yang paling terbaik mengangkat ajaran Nabi Ibrahim. Mereka mengaku dia orang agama Hanif. Mereka tak kata dia orang tu kafir. Mereka kata dia orang ialah penerus legasi Nabi Ibrahim. Sedangkan datang Nabi Muhammad ialah untuk membetulkan track dia orang yang sangat jauh tersasar. Itulah realiti yang kita hidup sekarang ni pun dalam kalangan orang Islam ni. Bila mana kita berkonfrontasi dengan kelompok-kelompok yang merasakan apa yang kita bawa ni tak kuat justify-nya datang daripada Nabi dan ianya bukan daripada sunnah Nabi, dia orang akan merasa dia orang juga membawa sunnah Nabi dan mengangkat sunnah Nabi pada tempat yang tinggi. Macam mana orang-orang kafir Quraisy menyangka mereka lah yang mengangkat Nabi Ibrahim, macam juga Yahudi, mereka jugalah yang mengaku mereka mengangkat Nabi Ibrahim, macam jugalah Nabi Isa diangkat oleh orang Kristian, mengaku mereka lah pengangkat Nabi Isa yang paling terbaik sebab mereka merasa mereka benar. Kita pun macam itulah. Dia hanya rotate saja. Dia hanya mengulangi balik. Cuma suasana zaman, mungkin zaman dulu tak moden macam zaman sekarang. Cuma tabiat. Sebab tu mereka menggelar orang Islam yang dipimpin oleh Nabi ni sebagai sabiq. Sabiq ni ialah orang yang pelik daripada adat kebiasaan. Dia cok macam tu, sabiin dalam Quran, sabiq lah. Orang-orang ni lah dikategorikan kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya. Jadi ini benda yang kita kena sedar. Okay. B, terdapat lafaz kalla. Lafaz ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Yang paling banyak sekali kalla itu berada dalam juzuk yang ke-30. Paling banyak. Kalla ni ialah satu adawat an-nafiyah, alat-alat ataupun perkataan yang digunakan sebagai alat penafian. Bila mana Allah Ta'ala datangkan ayat tu, Allah Ta'ala nak nafi sesuatu. Banyaklah contoh dia. C, mengandungi ayat-ayat sajdah. Ini juga kriteria ayat Makkiyah ataupun surah Makkiyah. Disunatkan sujud tilawah jika membacanya. Terdapat 15 tempat dalam Al-Quran. Bahkan ada surah 2 tempat pun. Cuma ada satu surah ialah yang 2 tempat sajadah. Okay. D, pada permulaannya terdapat huruf-huruf muqata'ah. Huruf-huruf muqata'ah ialah huruf-huruf tunggal yang terpotong. Alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sad. Ini ialah kriteria ciri-ciri bagi surah Makkiyah dan ayat Makkiyah. Ianya berjumlah 14 huruf dan menjadi pembuka Fawatih as-Suwar, pembuka surah pada 29 surah dalam Al-Quran. Maknanya 29 surah dalam Al-Quran dimulai dengan huruf tunggal dan ianya semuanya ialah Makkiyah. Sampai ke hari ini pun kita tengok perbahasan para ulama tentang pendefinisian ataupun penjelasan terhadap huruf muqata'ah ni masih belum selesai. Tapi kebanyakan para ulama tafsir menyebutkan huruf-huruf muqata'ah ni tak tahu makna dia melainkan Allah Ta'ala saja yang tahu. Cuma ada satu pandangan yang saya rasa agak realistik lah untuk dikongsikan di sini, iaitu daripada Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama daripada Palestin tapi menetap di Jordan, meninggal beberapa tahun yang lepas. Dia kata surah yang bermula dengan huruf tunggal ni, dia ada satu nilai yang berbeza ataupun satu ciri yang berbeza berbanding surah-surah lain, sebab kebanyakannya turun di Mekah. Dan di Mekah ni suasana orang yang degil double. Beza dengan orang Madinah. Orang Madinah ni hati lembut. Orang Mekah ni dia degil double, dia keras kepala. Jadi cara untuk menarik perhatian dia orang untuk dengar Quran, mesti kena announce Quran tu dalam cara yang lain. Kebiasaan bagi masyarakat Arab Mekah, mereka suka bersyair. Syair ini ialah satu budaya yang sangat berkembang pesat pada waktu itu. Dia orang ni percakapan harian pun membentuk sastra yang hebat. Itu yang ada pada masyarakat Arab, Quraisy khususnya. Jadi dia orang ni akan sentiasa tunjukkan kemahiran bersyair, sehinggalah pengarang-pengarang syair, penulis-penulis syair yang hebat, syair yang bernilai akan dijual, dibida dengan harga yang mahal dan digantung dalam Kaabah, bahkan digantung di luarnya pun sebagai bentuk kemuliaan.
Jadi cara Quran nak counter syair-syair yang hebat ni, Quran kena datang dengan presentation yang berbeza, persembahan yang berbeza. Iaitu tak boleh start syair dengan perkataan biasa, kena start lain sikit. Sebab tu start dengan huruf-huruf tunggal. Sebab bukan menjadi kebiasaan syair Arab itu bermula dengan huruf tunggal. Orang Arab bila mana dia bersyair, dia akan sebut perkataan wa fi yaumin kadza wa kadza, dia akan sebut lah. Tapi datang Nabi membaca ayat Al-Quran, tiba-tiba alif lam mim, dia menyebabkan semua orang berpaling. Muhammad nak cakap apa? Dia macam kita tuan-tuan, buat announcement, contoh sekolah ke apa-apa je lah, ataupun nak buat voice note ke apa. Kalau kita bagi salam, Assalamualaikum, itu biasa, tak menarik perhatian. Tapi kalau buat announcement sekolah apa semua, tiba-tiba buka je mic tu, B, dia macam apa? Nak cakap apa? Jadi semua mata akan berpaling. Apa hal pelik sangat dia nak bercakap ni? Jadi cara itulah antara sebab Quran tu datang dengan huruf tunggal, menyebabkan berlakunya lafaz al-intibah, disebutkan oleh para ulama. Lafaz al-intibah ni maksudnya apa? Memalingkan muka-muka yang sudah keras dan memang tak minat pada Quran. Tapi bila mana benda pelik, orang akan tengok juga, walaupun hati tak nak. Kaedah itulah yang digunakan oleh orang meniaga pun. Orang meniaga, tuan-tuan tengok kan, yang meniaga dekat nak ke dekat pasar apa-apa, dia nak suruh orang datang kedai dia. Kalau dia hanya setakat meniaga, buka meja meniaga, itu normal. Boleh jadi orang datang, boleh jadi orang tak datang. Tapi kalau dia tarik mic, dia cakap, dia promote, nak sedap lagi, dia buat pertunjukan sikit, bawa 2-3 bekas belanga apa, ada ular kat dalam, cium sikit kepala ular, dia jadi seronok sikit. Orang berkerumun tak beli pun, tapi poin ni lah nak bagi orang berkerumun tu. Saya pernah tengok di nak pokok getah di Perlis ni, lama dah tak pergi pun, tapi pernah pergilah. Ada satu gerai ni, dia jual minyak panas, minyak urut je. Tapi dia nak suruh orang beli minyak urut dia tu, dia tarik dengan karung guni, dia buat pertunjukan, masukkan orang dalam karung guni tu, hilang orang tu, hujung sekali. Siapa nak minyak ni RM10 satu. Dia nak orang berdiri, orang duduk berdiri tunggu, tengok seronok pertunjukan dia. Cakap non-stop, baca ayat itu, baca ayat ini, nak suruh orang minat. Ada orang viral pun dalam media sosial. Dia letak, dia macam pekerja dia lah kot, dia macam ada bawa peti besar, peti tu boleh masuk orang kat dalam. Dia pun letak pekerja dia ni masuk dalam guni tu, dia pun baca apa, dia letak dalam guni tu, hilang. Tak tahulah dia helah dekat mana. Tapi memang kerap kali lah ada di nak pokok getah sebelum PKP dulu, sebelum Covid dulu. Yang saya pergi ni sebelum Covid. Lepas Covid ni saya tak pernah pergi dah kot. Cuma nak katanya, orang berkerumun, orang tak beli pun. Tapi satu advantage yang dia ada, ramai orang pergi dekat dia. Benda tu digunakan. Teknik Quran ni ialah cakap lain sikit pada orang lain cakap. Sebab orang Mekah terlalu common, terlalu biasa kalau start dengan ayat biasa. Orang Madinah tak apa, datang dengan ayat biasa pun, hati dia orang hati yang nak pada Quran. Jadi orang yang nak pada Quran tak perlu seru payah-payah, seru macam biasa je pun orang akan datang. Tapi orang yang tak nak, memang dia kena guna kaedah yang berbeza. Itu antara benda yang berlaku. Sebab tu ayat-ayat Quran, ayat-ayat Makkiyah ni, dia datang dengan style yang berbeza sikit berbanding ayat-ayat Madaniyah. Sebab tu dia mula dengan huruf-huruf terpotong ataupun huruf-huruf muqata'ah. Itu antara yang disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Selain pada tu ada para ulama sebut ianya ialah keunikan yang tak terungkai, tak tahu. Tapi memang itulah yang ada dalam mushaf kita ataupun dalam Quran hari ini. Terdapat kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu selain daripada surah Al-Baqarah dan Al-Maidah. Al-Baqarah dan Al-Maidah ni ialah Madaniyah. Dua surah ni antara surah Madaniyah yang panjang, yang masuk dalam kategori Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang, tapi dua-duanya Madaniyah. Tapi kebanyakan surah-surah Makkiyah ni memang banyak bawa cerita orang dulu. Sebab 13 tahun Nabi berada di Mekah, antara benda yang boleh meralikkan orang supaya orang beri perhatian terhadap apa Nabi cakap ialah bawa cerita orang dulu dengan fact dan figure, dengan fakta yang tersusun. Sebab tu betapa banyak ayat-ayat Makkiyah yang menyempurnakan cerita-cerita yang terdapat dalam
Taurat, Injil yang tak habis. Antaranya ialah cerita pemuda Ashabul Kahfi yang tak habis diceritakan dalam Injil dan Taurat. Sebab tu ahli kitab mereka memberi cadangan kepada Quraisy Mekah, kalau betul Muhammad itu seorang nabi akhir zaman, kamu uji dia dengan beberapa soalan. Antara soalan yang diuji ialah, ceritakan kepada kita semua bagaimanakah kesudahan cerita Ashabul Kahfi. Sebab dalam kitab Taurat, Injil, cerita dia sampai dekat masuk gua, tidur, habis tu. Berapa lama tidur, lepas pada tidur tu jadi apa, dia orang blind, tak tahu, lost, maklumat tu, data lost, nampak tu. Jadi dalam kitab Taurat tu kata akan disempurnakan oleh Nabi akhir zaman, cerita tu dalam kitab akhir zaman. Jadi bila mana tanya, Nabi ni dia teruja, orang tanya soalan tu, Nabi jawab laju sikit. Nabi kata, esok aku akan beri jawapan, sehingga Nabi terlupa sebut insya-Allah. Sebab tu dalam surah Kahfi kita akan tengok Allah Ta'ala menegur Nabi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata satu benda aku akan buat esok melainkan dengan ikat insya-Allah. Akibatnya Nabi tak sebut insya-Allah, wahyu tertangguh lebih kurang 14 ke 20 hari. Itu pun ujian bagi Nabi tu. Ujian bagi Nabi sendiri, ujian juga kepada para sahabat yang mengikuti Nabi. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi ni konotasi dia negatif di Mekah. Maknanya Nabi ni dilihat sebagai orang pelik dan bermasalah di Mekah. Walaupun sebelum tu mereka sangat menyanjung Nabi. Mereka telah letak labelkan pada Nabi ni, tempelkan dekat Nabi ni dengan macam-macam label. Penyihir, orang gila. Ini label-label yang kena pada Nabi. Waktu dia orang tanya, macam mana cerita beberapa orang pemuda yang tidur dalam gua, Nabi kata, esok kamu datang aku akan bagi cerita. Datang wakil tu esok, Nabi kata tak ada jawapan. Dia orang sudah mula menunjukkan senyuman sinis dalam riwayat tu. Dia orang macam dah agak dah, dia ni memang kaki menipu pun. Macam tu lah lebih kurang. Lepas pada tu Nabi kata datang esok. Esok tak dapat hari ketiga dalam riwayat tu sebut, orang sudah mulai sebar cerita tu di Mekah. Muhammad tak boleh jawab soalan kita. Di sisi orang kafir, nothing problem, sebab dia orang memang tak suka Nabi. Yang jadi ujiannya ialah para sahabat. Waktu tu saya kalau baca riwayat ni, kita selalu fikir, selalu bersyukur jadi orang akhir zaman. Sebab orang akhir zaman ni sedia beriman daripada Nabi. Waktu tu para sahabat ni, ada sebahagian daripada mereka duduk dalam kelompok kecil, cakap, betul ke kita ikut Muhammad ni? Tuan-tuan boleh bayang perasaan waktu tu berbelah bahagi. Yang menenangkan semua ni adalah Abu Bakar. Yang menenangkan semua ni, dia kata aku percaya pada Muhammad. Aku percaya pada Muhammad. Kalau Muhammad kata selepas pada hari Jumaat ialah hari Rabu, aku percaya. Dia nak kata kuatnya kepercayaan dia tu pada Nabi. Kalau Nabi Muhammad kata, contoh kita hari ni hari Ahad, esok patutnya hari Isnin lah, by turn hari Isnin. Tiba-tiba Nabi kata esok tak jadi hari Isnin, esok hari Khamis. Abu Bakar kata aku percaya. Aku tetap percaya dan aku tak akan buang kepercayaan ni. Aku tetap akan menjadi orang yang percaya. Sebab tu dia digelar dengan gelaran As-Siddiq tu. Cuma saya kata, dan saya duduk termenung, kalau baca riwayat ni ada dalam sirah Ibnu Hisham, semua banyak lah riwayat-riwayat sirah ni. Kita selalu fikir, kalau kita hidup zaman tu, tuan-tuan agak kita duduk geng mana agak-agak. Sukar jawapan tu nak jawab. Kita mungkin boleh kata kita akan duduk geng yang belah tu lah. Kita hari ni cerita yang tak betul pun kita percaya. Cerita-cerita tak betul kita percaya. Tuhan pilih kita jadi umat akhir zaman ni untung benar, sebab kita dah dengar cerita Nabi dengan keimanan yang dipupuk dah pun. Mak ayah kita ajar kita sayang Nabi, tok wan kita pun ajar kita sayang Nabi. Kita dah lahir sebagai orang yang tak rasa syak pada Nabi. Itu nikmat besar. Sebab tu jangan mendambakan. Ada orang kan, saya ada jumpa sebahagian orang yang macam dia dah sedar jalan yang benar macam ni, tiba-tiba kalau saya hidup zaman Nabi seronok juga. Oh jangan minta lah, tak payah minta. Ada tabi'in pernah sebut benda ni depan sahabat. Ada tabi'in tak jauh ke Nabi. Tabi'in baru langkah satu generasi tu.
Dia puji seorang sahabat. Saya tak ingat nama tabi'in. Dia puji seorang sahabat. Dia kata, alangkah beruntungnya mata sahabat tu. Dia tengah belajar dengan sahabat ni. Dia tabi'in. Alangkah beruntungnya mata kamu pernah melihat jasad Nabi. Sahabat tu kata, bersyukurlah kamu pada Allah menjadi orang yang lahir selepas wafatnya Nabi. Kerana mata inilah yang telah melihat bagaimana berbelah bahaginya sebahagian sahabat tak percaya dengan Nabi. Memang mata ni pernah tengok Nabi, tapi mata ni jugalah yang pernah tengok ada kumpulan kecil berpakat, kita stop lah ikut Muhammad ni. Waktu tu hati kuat, desakan kuat. Tambah pula waktu tu Nabi tak boleh jamin kita mesti menang lepas 13 tahun. Nabi tak beri jaminan. Sebab tu anjuran bersyukur terhadap nikmat yang Tuhan beri ni sangat-sangat besar dalam hidup kita. Kalau kita bersyukur, kita akan nampak nilai syukur tu besar. Jangan rasa ketinggalan. Jangan rasa macam padan teruk saya jadi orang akhir zaman. Tak. Kita belum tentu boleh menjadi orang terbaik kalau kita hidup pada zaman yang awal. Tuhan pilih kita zaman sekarang, kita hidup zaman sekarang, kita jalankan nikmat Tuhan ni, jalankan segala ketentuan Tuhan ni. Jangan rasa kita ketinggalan, jangan rasa. Bahkan kita punya keselesaan beragama ini telah dibina oleh orang-orang yang telah berbelah bahagi imannya. Cuma saya nak katanya, bila mana kita baca sirah ni, kita akan melahirkan rasa syukurnya Tuhan beri Islam pada kita mudah. Tuhan tak beri Islam pada kita payah. Dan lebih syukur lagi, Tuhan memberi kita kenal Islam dan kita kenal. Saya nak ikut Islam yang Nabi bawa. Saya tak nak ikut Islam yang orang kebanyakan buat. Sebab ramai orang mendakwa dia Islam, tapi belum tentu Islam yang dia buat tu tulen. Boleh jadi Islam yang dia buat tu kopi ori, dan lebih teruk lagi palsu. Ini antara benda yang kita kena fikir juga. Sentiasa rasa diri kita. Sebab tu kalau kita rasa saya tak ada geng, saya pilih jalan ni, jalan yang kita pilih ini lebih baik berbanding jalan-jalan orang lain. Saya nak sebut ni nak bagi semangat supaya jangan rasa macam tercicir, terpencil. Jangan rasa terpencil. Kita telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk kenal. Sekarang ni kita buat upgrade diri, baca Quran banyak, faham Quran banyak, baca sirah Nabi bagi banyak, bagi melekatlah hati, sehingga kita rasa kitalah manusia paling beruntung. Dengan rasa itulah kita akan jadi hamba yang bersyukur. Dengan rasa itu jugalah kita akan ringan beribadah. Sebab tu Nabi sebut, bila mana sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa semayang malam sampai bengkak kaki? Jawapan Nabi, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah aku jadi hamba bersyukur? Ni di Madinah. Nabi duduk Madinah, Nabi boleh semayang malam dengan tenang 11 rakaat tanpa takut-takut duk tunggu ada orang nak lempar tai ke. Tak ada. Benda tu di Madinah dah tak ada. Sebab tu Nabi manifestasikan kesyukuran dia dengan dia salat banyak. Tambah kita hari ni duduk di Malaysia, tak ada orang ancang. Kalau orang cok kita Wahabi pun dia tak mari nak letak parang kat sini pun. Boleh salat macam biasa. Ni maaf saya sebut kasar sikit, cuma nak beritahu je lah. Kalau orang cok kita pelik pada orang pun, orang tak mari letak acu pistol lagi sini. Orang belum buat lagi. Kita boleh salat macam biasa, boleh berdoa macam biasa, boleh makan macam biasa. Bahkan mungkin sebahagian besar penyakit kita ni kerana makan terlebih pun, bukan kerana takut terlebih. Itu nikmat yang perlu disyukuri. Sebab tu nikmat yang ada perlu dimanifestasikan dengan ibadah yang banyak. Ibadah yang banyak menunjukkan kita bersyukur sangat banyak. Salah satunya ialah banyak duduk dalam majlis ilmu, banyak nak baca Quran, banyak nak buat benda-benda sunat ni. Okay, jadi kisah-kisah para Nabi ni sangat berupaya untuk mengangkat semangat dan juga memberikan kita punya graf konsisten tu berada pada graf yang elok, supaya kita tak jadi lemah semangat. Okay. Kita ambil satu lagi, F. Mengandungi cerita-cerita tentang kemusyrikan dan penyembahan terhadap selain Allah. Okay. Dia balance dengan poin E tu, muka surat 106. Poin E, kisah orang saleh. Poin F, kisah orang kafir ataupun orang-orang yang bermaksiat pada Allah Ta'ala. Jadi Quran ni bawa dua-dua kisah. Bukan kisah orang baik je dia bawa, kisah orang teruk pun dia bawa. Supaya kisah orang baik menjadi contoh, kisah orang teruk itu menjadi sempadan bagi kita. Jadi Quran ni dia punya pementasan macam tu. Kita ambil satu lagi penghabisan muka surat 106, lepas tu kita sambung kali yang akan datang. G, mengandungi keterangan-keterangan adat kebiasaan orang kafir dan musyrik yang suka mencuri, merompak, membunuh, menguburkan anak perempuan hidup-hidup dan lain-lain. G ni ialah penerangan surah Makkiyah ni. Dia akan terang adat kebiasaan yang salah tapi dipandang sebagai normal. Sebab zaman itu bunuh anak perempuan hidup-hidup
normal, bukan salah. Berjudi dengan kuantiti yang banyak, itu ialah kayu ukur orang baik. Ini betul-betul. Zaman dulu, orang-orang Mekah ni, nak tahu orang tu baik ke jahat, kena tengok rumah dia banyak arak ataupun dia kaki judi atau tidak. Kalau dia tarik judi, dia baik. Sebab apa? Orang zaman dulu dia berjudi, dapat duit menang judi, dia orang tak pakai untuk dia orang. Dia orang bagi ke orang. Dia orang tak akan guna duit judi. Duit judi tu dia orang akan bagi dekat orang yang berhutang, orang tak cukup duit. Sebab tu dia orang tak guna duit tu untuk buat Kaabah bagi siap elok. Sebab tu Kaabah sampai hari ni, Hijri Ismail tu dia macam orang kata apa, tak siap. Sebab orang Mekah yang waktu kafirnya dulu, mereka tahu duit judi ni tak bersih. Tapi mereka tarik judi dia. Tapi tak guna duit tu. Yang kedua ialah menyimpan arak yang banyak dalam rumah. Sebab orang yang menyimpan arak dikira sebagai orang yang baik. Kerana apa? Dia jamu orang dengan air yang paling mahal. Sebab tu benda-benda jahat itu dilihat sebagai benda baik. Quran datang, surah Makkiyah beritahu ini kebiasaan buruk yang hakikatnya buruk, walaupun di mata kamu ianya baik. Alhamdulillah, selesai kita muka surat 106. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita sambung ciri-ciri ayat Makkiyah pada muka surat 107 tu, H tu. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.